Dalam konteks ini saya melihat bahasa Melayu mempunyai potensi yang besar, bukan kerana itu sebagai satu angan-angan, bahkan dengan menelusuri sejarah bahasa Melayu yang telah melalui pelbagai fasa atau peringkat, ternyata bahasa Melayu mampu untuk mendepani sebarang tantangan ataupun cabaran yang bersifat semasa, termasuk dalam era digital. Benar bahawa tantangannya bukan kecil-kecil anak, memang besar. Soal penguasaan perisian alat-alat dalam digital itu sendiri satu cabaran besar. Andai kata anak-anak muda teledor dengan alam itu, dan kita yang mantan muda tidak berusaha hidup dalam alam yang sama, kita tidak akan dapat melakukan bimbingan dan panduan pada anak-anak. Maka seruan saya supaya ibu bapa dan orang dewasa harus dengan pengertian wajib menguasai dunia teknologi. Dan dalam hal ini saran yang biasa saya sebut ialah agar bahasa, sastra dan tamadun Melayu keseluruhan itu diangkat bukan hanya melalui kaedah konvensional seperti yang lampau, tapi harus ditumpukan perhatian kepada pengeluaran bahan-bahan ilmu tentang bahasa, tentang sastra, tentang aspek tamadun yang berbagai-bagai, baik budayanya, sejarahnya, arkeologinya, etnosainsnya, etnoperubatan dan sebagainya. Yang paling penting ialah bagaimana perencanaan kita supaya bahasa Melayu ini dapat bergerak serentak dengan perkembangan digital, alam digital. Maka itu saya kira usaha Dewan Bahasa Pusaka untuk menjadikan 70% sebagai sasaran penerbitan digital itu satu langkah yang sangat positif, yang mesti didukung, disokong oleh semua pihak, baik kerajaan, penulis dan pendidik juga. Jadi kalau karya-karya besar dan karya-karya hebat dalam bidang ilmu, bahasa sastra itu diangkat dalam satu prasarana yang moden, yang digital, saya kira kita tidak akan ketinggalan zaman. Saya pernah mengatakan, siapatah sekarang yang mahu lagi membaca Hikayat Hang Tuah, Suratus Salatin, Tuhfatun Nafis, Tajus Salatin dan sebagainya. Hatta karya-karya roman lama itu, kalau tidak kita pindahkan dalam bentuk yang mesra pengguna. Jadi soal diterbitkan dalam bentuk multimedia, dalam bentuk pelbagai aplikasi, dalam bentuk digital, itu sangat membantu. Sebagai contoh, apabila kita bercakap tentang soal hendak mengimarahkan manuskrip Melayu lama yang jumlahnya puluhan ribu, 20,000 saja terletak di Leiden University. Tapi kita tidak patut hanya cukup berbangga ada puluhan ribu manuskrip Melayu lama. Itu tidak membawa manfaat apa-apa pada perkembangan tamadun Melayu. Melainkan kita merancang bagaimana segala manuskrip yang bertebaran di seluruh dunia itu didigitalkan. Alhamdulillah, UNISA sudah diberi peranan oleh Kementerian Pendidikan, seingat saya sejak tahun 2018 begitu, sebagai pusat IPTA yang bertanggungjawab bagi mendigitalkan seluruh manuskrip Melayu yang ada kaitan dengan perihal Islam, baik hukum hakamnya, baik tentang perubatan, tentang ketatanegaraan, tentang undang-undang dan sebagainya. Alhamdulillah. Tetapi sudah didigitalkan, apa langkah seterusnya? Tidak mungkin sekadar kita membaca daripada bentuk bercetak dalam bentuk digital ataupun dalam bentuk manuskrip tulisan Jawi dalam bentuk digital. Itu tidak juga akan memajukan bahasa Melayu. Maka perlu ada yang dikatakan bentuk terbitan turunan, iaitu terbitan yang berbagai-bagai sifatnya. Terbitan yang sekarang dilakukan sebagai contoh oleh Yayasan Karya Malaysia, iaitu menjadikannya karya agung dalam bentuk yang betul-betul agung, fizikalnya juga agung. Tapi itu hanya akan dibaca mungkin oleh segelintir masyarakat. Saya tak tahu sama ada orang dalam dewan ini juga membaca karya agung yang diterbitkan oleh Yayasan Karyawan. Maka harus ada pilihan terbitan dalam bentuk yang mesra pengguna untuk golongan awam yang tidak akan dapat membaca Sairus Salikin yang dilancarkan di dewan ini juga beberapa bulan lampau. Tak mungkin, melainkan kita itu ada edisi yang dikatakan edisi yang dipermudah. Kata orang Jawa yang dikatakan the simplified edition, itu kata orang Jawa lah.
Ya, ramai yang tanya sama gue kan, selama aku di Indonesia, kenapa ya akak suka sangat pergi Indonesia. Pertama sekali, Indonesia tu kan budaya dan sukunya banyak sekali kan. Di Malaysia pun banyak juga budayanya. Tapi aku kan udah di Malaysia, jadinya aku mau belajar budaya di sana. Jadi contohnya bahasa-bahasanya, baru-baru ni aku belajar bahasa Jawa gitu. Aku belajar juga lagu Jawa macam tu kan. Aku rapengen liane, aku tahu dikit-dikit. Lepas tu aku tahu juga lagu orang Minang gitu. Lagu Minang channel lah lagu Minang. Sabar. Nya kok den tahu dari dulu, coy kok sifat tuan. Lagu Aceh pun aku tahu juga. Lon rindu. Ada berapa lah yang aku tahu kan. Lagi kalau aku ke Indonesianya, aku suka tentang keindahan alamnya. Keindahan alamnya kan di Malaysia pun ada juga. Ada keindahannya. Tapi di Indonesia tu ada gunung berapi. Aku suka gunung berapi. Mana-mana tempat di Indonesia pasti aku pergi mendaki sebab aku suka gunung berapi. Tak tahulah kenapa, tapi mungkin sebab yang di Malaysia tak ada kan. Jadi kalau di Malaysia tu bisa lihat terus. Lepas tu kalau soal makanannya, ya sama di Malaysia, enak-enak, sambalnya. Tapi ya kalau penyetnya lebih enak di sana lah. Enggak apa, aku cakap no fix, no debat gitu. Seterusnya kan, aku juga suka sama orang-orangnya. Ya, ramah-ramah. Orangnya ramah-ramah. Contoh masa aku ke Ijen tu kan, bapaknya mau tolong aku daripada awal perjalanan sampai ke hujung perjalanan. Kan aku bilang sama bapaknya, ya tak usahlah pak, akunya bisa sendiri. Ya kami kan sudah berpecah di Ijen karena masing-masing udah penat kan. Tapi bapaknya temanin aku dari bawah sampai atas, sampai diambilkan gambar aku semua. Ternyata seni fotografer bapak itu cukup cantik. Banyak gambar-gambar aku yang di Ijen tu bapak itulah yang ambil. Aku dah lupa nama bapaknya, tapi ya terima kasih lah bapaknya kan. So seterusnya aku suka juga kalau ke Indonesia tu, ya sebabkan ya nyaman aja lah kalau ke sana kan. Gitulah. Kalau yang lain-lainnya aku lupa juga. Tapi pokoknya itulah sebabnya kenapa aku suka pergi ke Indonesia gitu. Walau macam mana tempat pun aku pergi, aku pasti akan balik-balik ke Indonesia. Sebab keindahan alam dia boleh dapat dekat sana. Even contoh dekat Eropah, boleh dapat dekat Indonesia. So boleh discover gitu. Kepada jiran kita Indonesia, kerana baru-baru ini pada 20 November yang lalu, bahasa Indonesia telah dijadikan bahasa rasmi dalam UNESCO, selain daripada bahasa-bahasa macam bahasa Arab, bahasa Mandarin, Perancis, Sepanyol, Rusia, Hindi, Itali, Portugis dan juga bahasa Inggeris. Layaknya bahasa Indonesia ni dijadikan bahasa UNESCO, tak dapat disangka lagi sebab bahasa Indonesia ni terdapat lebih 275 juta pentutur, dan juga bahasa Indonesia ni telah dimasukkan dalam silibus sekolah dekat 52 buah negara selain daripada Indonesia. Dan sampai sekarang ni terdapat lebih kurang 150,000 pentutur bahasa Indonesia yang terdiri daripada orang bukan Indonesia yang aktif menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebenarnya usaha Republik Indonesia memartabatkan bahasa Indonesia ni telah bermula sejak tahun 1952 lagi. Sebagai rakyat Malaysia, sebagai jiran kepada Republik Indonesia, aku tumpang gembira dan aku turut berbangga dengan berita ni. Namun, persoalan dia, kenapa bukan bahasa Malaysia? Tapi sayang, aku ada jumpa satu artikel yang menerangkan dari sudut beliau lah, yang ditulis oleh Profesor Emeritus Tan Sri Zulkifli Abdul Razak, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Apa yang profesor ni fikir dengan apa yang aku fikir sama. Dekat mana silap dia? Kenapa bahasa Malaysia yang tidak dijadikan bahasa rasmi UNESCO? Koranglah punca dia. Tak kisahlah, daripada yang duduk-duduk atas, menteri, bagai apa semua, sampailah dekat yang bawah-bawah. Daripada kalangan pemimpin, kau tengok dekat parlimen tu, berapa kerat je yang boleh cakap bahasa Malaysia elok-elok. Yang mana yang Melayu tu, Melayu lah. Tapi yang bukan bangsa Melayu ni, sebenarnya ada je segelintir lah, sangat-sangat sedikit bilangan dia daripada kalangan pemimpin dan orang-orang ternama ni yang bukan berbangsa Melayu.
Boleh je cakap bahasa Melayu elok-elok. Contohnya, Wee Ka Siong. Lagi, Anthony Lock. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Lagi satu, Tan Sri Lee Lam Tai. Diorang cakap Melayu kadang-kadang lagi bagus daripada orang Melayu tu sendiri. Lepas tu baru-baru ni kan ada content creator yang berbangsa India tu, yang orang sendiri terkejut. Ui, dia cakap Melayu memang macam orang Melayu lah. Tak kisahlah kau ni India ke, Cina ke, Melayu ke, bahasa Malaysia tu kan bahasa rasmi. Yang Melayu tak payah nak galak sangat lah. Korang pun bila jumpa Melayu dengan Melayu, borak-borak kadang-kadang aku cucuk dia dengar kan, borak dalam bahasa Inggeris.